Alhamdulillahi Rabbil Alamin, musabibul asbab wa mu'tiqar riqab, Ar-Rahman Rahim Rahimul Mu'minin wa munzilul kitab, Malik Yawmiddin mulkuhu wa huwa sari'ul hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa kullama da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahil qawi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin hadirat, mu'tamirin mu'tamirat, hadakum wa hadakunallah. InsyaAllah kita lanjut pada muka surat 779 pada kitab kita, yakni pada ceraian 3 di atas. Masih lagi dalam menghuraikan kalam hikmah di atas tajuk kecil, munajat memohon kekayaan yang hakikiyah. Setelah hakikat di atas dimohonkan kepada Allah supaya Allah mengkayakan yang bersangkutan, maka dimohonkan lagi semoga Allah mendirikan yang bersangkutan atas tempat-tempat yang mantap. Kita dah baca dah tu, kita baca. InsyaAllah kita ambil pada muka surat 780. Faham ya? 780 di bawah. Munajat memohon agar dijauhkan daripada hawa nafsu. Cetakan tu lah, jauh, dia buat jauh tu ada ish, tinggal ish tu, terlepas cetak. Munajat memohon agar dijauhkan daripada hawa nafsu dan disucikan daripada keraguan syirik. Ini dah masuk kepada tahap yang lebih sempurna pada ma'rifah. Setelah kita mohon kepada Allah bagi kita lepas 100% segala kekuatan tabiat kita, ya, manusia ni ada kekuatan dia, ada tabiat dia sendiri yang merupakan kuasa kecil, kudrat kecil ada pada kita yang Tuhan beri. Dengan dia juga disertai dengan penjanaan nafsu dan syahwat dan hawa, serta pula dengan kawalan akal nurani dan hati. Maka kita melaksanakan kehidupan, meneruskan kehidupan, menjalani kehidupan, kita serah semua itu kepada Allah. Soal nafsu, soal syahwat, sehingga di akhirat besok ada hamba Allah yang akan dihukum oleh Allah. Tuhan nak hukum dia kerana dia telah melakukan banyak perkara-perkara mungkar, banyak perkara-perkara mungkar yang dia telah lakukan ketika di dunia. Maka Allah nak hukum dia. Dia pun jawab sebagai satu rayuan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikan bagi aku nafsu, Engkau bagi aku hawa, nafsu, syahwat, di mana aku sentiasa cuba untuk mengatasi, tetapi aku tak mampu untuk memimpin mereka, tetapi mereka yang memimpin aku. Mereka yang atur aku, mereka lah yang suruh aku buat itu dan ini bagai-bagai, dan aku kalah, sentiasa kalah. Bukankah itu semua daripada kamu? Dia kata. Nafsu itu bukan kau juga terjadi, ya. Maka tak dapat tidak, aku mohon keringanan, pengampunanmu ya Allah, ya. Maka Tuhan pun kata kat dia, begitulah, ya. Oleh kerana kamu sedar, kamu tahu bahawa semuanya itu daripada aku, semuanya datang daripada aku, maka aku ampunkan bagi kamu. Tapi itu kita tak boleh guna sebagai satu ultimatum. Di akhirat besok kita pun nak jawab begitu.
Bila Allah nak hukum kita, kita pun jawab dulu tu. Bukan itu maksudnya lah. Kita jangan ambil kira sebagai suatu ultimatum. Kita sebut sebagai mana ya? Suatu kelonggaran ya. Boleh nah? Kelonggaran pertimbangan yang kita boleh guna dia sebagai peluang untuk mendapatkan restu dan pengampunan Allah. Itu tidak sebenarnya. Jadi maka tu, apabila kita sedap, kita ada nafsu. Cuba perhati tengok keadaan apabila kita sakit sekarang. Bila kita sakit, banyak perkara dah kita tak boleh buat soal dunia. Betul tak? Nah? Istimewa bila kenakan COVID sekarang ya, kita dengar orang kena penyakit COVID. Kemarin saya berbual dengan hamba Allah yang kena COVID berat lah. Dia kata tak ada apa langsung yang boleh buat Ustaz. Nak sembahyang pun kita rasa malas ya, bila kita sembahyang Isya, kita nak tunggu subuh tu cukup lambat, dia kata. Cukup lama rasa nak tunggu subuh tu nak mari, dia kata ya. Pasal badan tu punya sakit, punya lenguh, punya letih, lesu, dia kata ya. Pernafasan juga tidak begitu selesa ya. Tak ada selera, tak ada nafsu, hilang syahwat, dia kata. Baru nampak. Jadi hari ini kita sebagai manusia yang kita boleh bergerak, boleh bagai-bagai yang kita boleh lakukan kerana ada unsur-unsur dalam diri kita sebagai anasir-anasir kerohanian yang begitu tinggi, elemen-elemen ketuhanan yang ada kepada kita ya. Antaranya nafsu kita sendiri, syahwat kita, hawa ya, itu ada di antara elemen yang terkuat yang kerana mereka lah kita dapat menjalani kehidupan. Dan mereka sentiasa menyuruh kepada yang jahat, kepada yang tidak sehat. Itu Tuhan sendiri sebut, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu, nafsu yang bersifat amarah itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Tuhan kata ya, kerana kita biar dia pimpin kita. Kalau kita pimpin dia, dia tak jahat lah. Yang salah tu kerana dia yang pimpin kita. Kita serah kepada dia, kita ikut alunan dia, kita ikut gelombang dia, kita turut telunjuk dia. Maka dengan kerana itu kita terbawa-bawalah kepada kejahatan, kepada kemungkaran. Kalau kita sendiri yang pimpin dia, kita tuntun, kita bawa dia, maka di sini kekuatan akal amat perlu ya. Kekuatan akal, kekuatan hati sangat-sangat perlu. Raja tu kena gemah, hati tu kena gemah ya. Menteri, Perdana Menteri dia kena gemah nah, kalau Perdana Menteri tak gemah, raja tak gemah, rakyat jelata pun jadi lemah, jadi masalah. Itu persoalannya kita nak faham. Boleh faham macam tu ya. Jadi makanya apabila kita dah lepas semua kepada Allah, bagi Tuhan atok, nafsu kita Tuhan atau akal kita Tuhan susun, jiwa kita Tuhan pimpin ya, maka kita akan jadi selamat. Jadi itu artinya kaya. Kita kaya kerana kita bersama dengan yang maha kaya, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga terbawa kepada yang baik-baik, yang terpimpin daripada yang maha kaya. Itu kita sebut sebagai pertama. Jadi apabila sudah selesai, kita faham, mohon munajat agar dijauhi daripada hawa nafsu. Yang ni duk ada kepada kita lagi, minta ya Allah ya, nafsu ni duk ada kat aku dah, tak boleh lari mana, tak dapat tidak. Maka sekarang aku mohon kamu lah ya Allah, engkau jauh aku daripada digoda, dipimpin, dikudakan oleh hawa nafsuku sendiri. Maka aku mohon engkau sendirilah yang menjauhi aku daripada. Apabila manusia itu telah dapat melepaskan batinnya daripada kegelapan tadbir dan ikhtiar. Tadbir dan ikhtiar itu adalah kita sendiri ya. Kita yang tadbir, kita ikhtiar. Sekarang kita kena lepaskan takbir ikhtiar itu kepada Allah. Dan telah berdiri mantap atas markas keberhajatan. Jadilah kita berhajat langsung kepada Allah. Fakir kita sampai kepada makam fakir ya. Fakirnya bukan minta sedekah ya. Fakir ni artinya orang yang tidak berhajat lagi kepada makhluk. Nampak tak? Ya. Di mana jiwa yang tidak lagi berhajat kepada makhluk, itu kita panggil fakir. Boleh faham ya? Sekarang banyak kita berhajat ya. Kita perlu macam-macam sama-sama kita sendiri ya. Kita berharap bergantung itu, bergantung ini, sakit jumpa doktor, lapar kita cari makan ya. Ya. Semuanya kita masih bergantung pada makhluk lagi.
saling bantu-membantu untuk menghasilkan kehidupan. Ini artinya kita masih dikongkong oleh komponen-komponen kerohanian yang ada dalam diri kita tadi. Sekarang ni kita lepas semuanya itu kepada Allah, dan kita hanya bergantung kepada Allah, dan kita hanya bersandar langsung kepada sumber yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu artinya fakir. Kita dah sampai kepada makam fakir. Seperti mana yang Allah tuntut, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu adalah fakir kepada Allah. Itu hakikat dia. Kamu kena balik kepada hakikatnya yang semula jadi, di mana kamu adalah fakir, kamu berhajat 100% kepada aku. Maka di sinilah adanya di antara nama-nama Allah yang disediakan oleh Allah sendiri untuk memenuhi hajat hamba-hambanya. Antaranya sifat apa? As-Samadu, Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Ya, daripada sebesar-besar, sekecil-kecil makhluk, semua dia bergantung kepada sifat Allah yang bernama As-Samadu. Sebab tu tinggi nilai surah ini, begitu tinggi sekali martabat dia, tuan-tuan. Ya, kita bawa dalam sembahyang, kita baca dalam sembahyang, digalakkan kita baca dalam 3 sembahyang sunat, ya, disuruh kita tambah qul Allah. Pertama dalam sembahyang duha, sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ni kita baca rakaat pertama dengan surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Nah, rakaat kedua wadduha, itu sunnah Nabi. Ya, Nabi baca dulu tu. Maka kita boleh baca surah lain juga. Kalau kita tak hafal, boleh bacalah apa-apa surah yang lain, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah kamu daripada apa juga yang kamu mudah. Kalau kita boleh hafal dua-dua lagi baik, ikut sunnah Nabi. Tetapi ada sebut i'anatul talibin, ada menambah. Dia kata eloknya dalam kitab tu sebut kita bawa juga kuliah dengan qul huwallah. Kita baca wadduha, mula-mula wasyamsi wadduhaha, lepas wasyams kita bawa surah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua lepas wadduha kita bawa surah qul huwallahu ahad. Siapa yang kata ni? Ibnul Jauzi, ulama besar. Ibnul Jauzi, ya. Hebat, orang cukup tahu kenal, ulama seluruh dunia. Ya, dunia Islam amat menyanjungi ketinggian ilmu ulama ni. Dia sendiri sebut, dinukilkan dalam kitab I'anatut Talibin. Ada sebut, ya. Dan dalam Sabilul Muhtadin pun ada. Kitab kita Sabilul Muhtadin yang kita mengaji pada hari Jumaat, kuliah maghrib di masjid kita ni, ya, ada sebut tentang tambahan dia kata, betapa tingginya nilai. Kerana apa? Dalam surah-surah ini, ya, terkandung nama-nama Allah yang cukup tinggi. Antaranya As-Samadu tadi, As-Samad ada dalam qul Allah, ya. Kita tambah sikitlah untuk penghasilannya. Jadi makanya kata musannif, dan telah berdiri mantap atau markas keberhajatan terhadap yang maha kuasa, berarti ia telah merdeka dari kehinaan nafsunya. Baru merdeka, betul, merdeka luar kita jangan buat apa. Dalam kita dikongkong, kita minta dalam doa, kan, wa'udzubika min, doa yang ke-8, yang ke-7, yang ke-8, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada doa tu, kan, ya. Ya, aku berlindung denganmu ya Allah daripada ghalabatid dain, gelabah hutang. Ghalabatid dain, gelabah hutang, dan daripada dikongkong oleh orang lain, dikongkong oleh mana-mana pihak lain. Tak kira yang kongkong tu orang kah, nafsu kita sendiri kah, ya. Kalau orang berhutang tak dibayar hutang, dikongkong oleh orang si penghutang, piutang tadi, ya. Itu dia. Kalau kita sakit, kita dikongkong oleh kawalan hospital,
perubatan, nampak tak? Yang kita tak mau lagu tu. Ya, mesti kena cari doktor, mesti kena makan ubat. Jadi macam tu, tahap tu walau pada asalnya memang betul lah, tapi pada hakikatnya tak betul. Kerana kita telah lari daripada sumber sandaran yang tepat. Kita lari daripada As-Samad, Allah sebagai yang menanggung segala-gala. Ini kita nak dikira, hadirin hadirat sekalian. Maka itu dia kata, maka kita merdeka daripada kehinaan nafsu dan telah suci daripada keraguan dan kemusyrikan. Ragu dan musyrik, dua istilah yang khusus dalam kacamata tasawuf, berbeza dengan kacamata kacamata hukum dan daripada segi syariat. Hal keadaan ini telah diungkap oleh Maulana Ibnu Athaillah Askandari dalam munajat dia. Munajat ni semua tuan-tuan, maknanya bukan sebagai suatu ilmu kita nak mengaji saja. Kita boleh berdoa dengan munajat ini. Ini semua masuk dalam munajat. Ya, kita tak payah tak payah nak tunggu masa ketika, bila-bila masa kita boleh baca munajat ni. Antara kita dengan Tuhan saja. Dia jangan baca jamak, ya. Antara doa-doa, ada doa-doa yang kita jangan bawa secara jamak. Dia datang secara mufrad, kita baca secara mufrad, jangan bawa secara jamak. Macam doa macam Sayyidil Istighfar, ya, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi, jangan pergi ubah anta rabbuna, jangan pergi tukar begitu, tak betul, ya. Sebab ini masing-masing punya berdiri dengan Tuhan. Kita bercakap kita dengan Allah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, engkau cipta aku, wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, wa abu laka bi ni'matika alai, wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sendiri kita cakap dengan tu, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Itu semua munajat, nampak? Dia lebih kepada doa munajat kita sendiri dengan Tuhan dah. Jangan pergi ubah jamak. Jadi imam dia bawa yang tak kena lah. Ya, kita pagi-pagi baca 3 kali, petang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad hata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni, jangan baca Allahumma inna, pergi ubah pula. Ada orang bawa dalam sembahyang, imam bawa doa, tak kena. Itu munajat. Doa munajat ni kita dengan Tuhan sendiri, ya. Unsur-unsur munajat ni, sifat-sifat munajat ni kita dengan Tuhan sendiri, mengeluh kita dengan Tuhan sendiri, ya. Kita duk bawa jamak macam mana, tak betul, ya lah. Raditu billah, pi ubah radina billah, ada tu imam baca doa tu, ya. Mana boleh kami redha, semua redha ke Tuhan tu? Soal redha-nya masing-masing, kan? Bukan soal boleh kita tolong wakil kepada orang kata kami semua redha, betul ya kami redha, betul ya? Kami semua takut kepada Allah, betul ya? Ada yang tak takut? Kami semua beriman kepada Allah, betul ya kami beriman? Tak. Masing-masing lah. Radina billah, saya tegur, ada tu imam, saya tegur lah, jangan baca lagu tu. Soalan kalau sini pun tak faham redha tu pun dia tak tahu apa arti redha, ya. Dia tak erti lagi maksud redha tu kan. Hang duk tolong sebut pada kami redha semua. Hang pandai-pandai pergi buah kata kami redha lah, ya. Ya. Kami cinta kepada, betul ya kami cinta? Ada 3 perkara saya pernah sebut tu ni, ya. Kita kata apa betul, kita tak kata pun tak betul. Kita kata pun tak betul, kita tak kata pun tak betul. Nampak tak? Aku cinta kepada Allah, bohong. Betul ya? Kita kata kita cinta kepada Allah sendiri, tu pun tak betul tu, ya. Aku tak cinta, lagi tak betul. Nampak tak? Kita kena usaha untuk mencintai Allah, tapi jangan akui. Sebab tu dalam surah Hujurat, qalatil a'rabu amanna, datang orang-orang Arab daripada tanah pedalaman, mereka jumpa Nabi, aman, kami beriman.
Qul lam tu'minu, lam. Bukan la, bukan lan, lam. La, lan, lam. Arab ni ada 3, tidak. Ya. La tu nipis, lan tebal sikit, lam terus tidak. Nampak tak? Sama sekali kamu tidak beriman, Nabi kata. Faqulu aslamna, kata kami Islam. Jangan kata kami beriman. Makna buktikan dulu dengan Islam kamu, sembahyang, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahyu munkar. Buat yang tu dulu, baru kamu boleh dakwa kamu beriman. Sebab orang beriman saja boleh buat kerja ni. Dia tak. Tapi awal-awal dia mengaku dah kami beriman, saya cinta kepada Allah. Nampak tak? Ya. Hang cinta kepada Allah. Imam Malik, pemuka mazhab Maliki kata, orang yang cinta kepada Allah, dia akan suka membaca Al-Quran, dia akan banyak mengingat Al-Quran, dia akan banyak menghafal Al-Quran. Itu satu contoh orang yang cinta kepada Allah. Nampak? Imam Malik kata, macam kita lah, sayang kekasih kita, duduk baca sorak dia, buah-buah bantai apa. Siapa yang kita cinta, benda tu kita akan simpan, sorak dia. Nampak tak? Apa-apalah dia punya bekas tangan kita simpan. Dulu orang pakai sapu tangan kan, cara cinta klasik dulu. Ya. Kalau cinta bagi ke sapu tangan tu ya, dulu ni bawa sapu tangan, duk cium sapu tangan tu. Ya. Klasik ni cerita tu lah. Dan ni tak ada ni, sapu tangan dia limpak buang. Kan? Tambah Covid lagi-lagi tak boleh ya. Jadi pendek kata, kita ambil kira, kalau kita cinta kepada Allah, kita akan baca Al-Quran. Jadi orang yang cinta kepada Allah, dia akan baca Al-Quran. Jadi kita nak mengaku kepada Allah, aku cinta kepadamu ya Allah. Quran tak baca. Itu ya, membohong lah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, ya, kiranya kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Nabi kata, nescaya kamu akan dicinta oleh Allah. Tak ikut Nabi pun, tak ada hadis Nabi simpan di rumah pun, kitab hadis pun tak ada di rumah. Habisnya dakwah cinta Nabi, buah bina besar-besar cinta Rasul, bohong. Nampak dia tak? Kalau kita kata dia pun marah je lah. Ya? Besok pagi subuh tak main masjid, tempat yang paling Nabi sayang. Nabi paling sayang masjid lah. Ana mana lagi Nabi sayang. Nampak ya? Kalau betul cinta Rasul, malam cinta Rasul, pagi subuh tak ada, dia tak main. Nampak? Cinta Rasul apa? Betul tak? Ini sebab tu kita, kalau kita kata pembohong, kita tak kata lagi tak boleh, lagi tak betul. Maka tu jangan sebut. Cuba usahakan untuk mencintai Allah dan Rasul. Kedua, takut. Aku takut kepada Allah. Bohong. Boleh takut betul ya? Aku tak takut, lagi tak boleh. Nampak tak? Dah. Itu dia. Aku taat kepada Allah, nombor 3. Pun tak betul. Taat. Tak taat, lagi tak boleh. Masya Allah. Itu 3 tu. Ingatlah. Nombor 1 cinta, nombor 2 takut, nombor 3 taat. 3 perkara ini. Minta Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca tiap-tiap kali di penghujung salat. Dalam tahiyat akhir sebelum bagi salam baca. Ini hadis Nabi. Rasulullah ajak kepada Muaz. Muaz tumpang naik unta Nabi sama dengan Nabi. Ya Muaz, tumpang naik unta aku sama-sama dengan aku, Nabi kata. Nabi pun ajak kat dia. Tiap-tiap kali lepas sembahyang di hujung fi duburi salah, qul, kandaklah kamu kata, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia tambah ni tu, ada tu imam tambah wa ta'atika, pandai-pandai dia tambah hadis Nabi. Nabi tak cukup pandai, dia pandai. Nampak? Ada imam-imam baca juga, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ta'atika. Nabi tak boleh wa ta'atika pun. Tu saya kata tadi ni, kalau boleh wa ta'atika tu jadi bohong. Nah, yang mana dan saya tegak. Jangan lebih tambah tu hadis Nabi tu. Nabi dah fasih tau. Bahasa Nabi tu dah fasih dah. Dah cukup tepat dah. Ya. Hanya lebih tambah pandai-pandai. Taat ni ada 2 tau. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada iblis. Betul tak? Iblis pun taat juga tak? Istilah taat digunakan kepada iblis. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin.
Tidak kepada kamu wahai anak Adam, jangan kamu ibadah kepada iblis itu. Ta'bud tu maknanya jangan kamu taat kepada iblis. Taat ni ada dua unsur. Kepada Allah pun taat, ya. Kepada iblis pun taat. Sebab tu jangan guna istilah taat tu. Faham? Ya, jangan lebih tambah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ta'atika. Dia pibuh pula, dia pandai lagi. Nabi tak cukup pandai, dia pandai. Nampak tak? Jangan buah. Kalau dengar tu imam baca, tegur. Yang ni hadis Nabi, riwayat daripada Bukhari yang disampaikan kepada Muaz ibnu Jabal. Faham ya? Kena reti bahasa Arab tu, kena faham lah sikit. Jangan duk tambah ikut sedap-sedap ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukuplah wa qina azabannar, dia tambah wa qina azabil mahsyar wa qina azabil qubur. Quran tak pandai, dia pandai lagi. Ada baca hal kata. Cuba dengar baik ya. Termasuk dalam masjid kita dulu. Imam pun dah berhenti dah. Dia tegur dah. Jangan baca hal tu lah, tak betul ya. Quran dah habaq wa qina azabannar. Azab neraka tu dah paling besar dah. Yang ditambah pula azab mahsyar tu pasal apa? Ditambah pula azab kubur tu pasal apa? Nampak tak? Ya. Ini pandai-pandai. Rosak kita lah. Akhir-akhirnya jadi macam tu lah. Kerana tak faham, satu tak faham bahasa Arab, kedua tak faham daripada segi doa, tak faham daripada segi martabat ketuhanan tu kita tak faham. Ini masalah kita silap. Baik, sambung. Habaq sikit itu semua kan. Hal keadaan ini telah diungkap oleh Maulana Ibnu Athaillah Askandari dalam munajat beliau sebagai berikut: Ilahi akhrijni min dhulli nafsi wa tahhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi. Apa dia? Tuhanku, keluarkanlah daku daripada nafsuku yang dapat menghinaku, dan sucikanlah daku daripada keraguanku dan kemusyrikanku. Nampak ya? Sebelum aku menempati kubur aku, tu dia. Ya, bika astansiru fansurni, tu dia ya. Dengan kaulah aku mohon pertolongan, maka tolonglah aku. Cantik tak? Cantik ya. Baca makna dia pun tak apa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak baca yang Arab ni, tuan-tuan baca dia punya makna pun boleh, tak salah ya. Sebab yang terjemah, yang tafsir ni ulama yang ahli dalam bahasa. Nampak tak? Profesor Dr. Muhibbuddin Wali ni peringat. Dia kata orang nak mengajar kitab hikam ni, dia kena faham bahasa Arab betul. Nampak tak ya? Dia kena faham betul bahasa Arab, baru dia mengajar kitab ni, dia boleh mengajar dengan betul. Dia pesan begitu. Dia sekata langsung diperingat kita lah, hampir mengaji bahasa Arab dia elok dah sebelum nak mengajar kitab ni ya, supaya hang boleh bawa dengan pimpinan yang betul. Itu kita ramsi ni kubur, bahasa yang cukup cantik, bahasa sorat, bahasa tinggi, bahasa yang digunakan oleh golongan-golongan khawas. Ramsi kita guna kubur ya. Bika astansiru fansurni, kemudian wa alaika atawakkalu fala takilni wa iyyaka as'alu fala tujayyibni, tukhayyibni. Jadi kata saya ini, ke atas engkau lah aku bertawakal, maka janganlah engkau serahkan aku kepada selain daripadamu. Ya, fala tukhayyibni wa fi fadlika arghabu fala tuhrimni. Ya, cantik. Maka pada kurnia engkau lah aku gemar. Ya, fala tuhrimni, maka janganlah engkau janganlah engkau sia-siakan aku pada kurnia engkau aku gemar. Maka disebut di sini wali janabika antasibu fala tub'idni wa bibabika aqifu fala tadrudni. Dia punya doa tu cukup cantik.
Maka disebut lagi di sini, maka janganlah engkau haramkan aku dari kurniamu, pada zatmu lah aku kaitkan diriku, maka jangan engkau jauhkan aku, dan pada pintumu aku berdiri, maka jangan engkau usir aku. Itu dia. Ya, kita ulang balik dia punya makna tu saja bagi nampak tuan-tuan faham ya. Pertama, Tuhanku, keluarkanlah daku daripada keadaan nafsuku yang dapat menghina aku. Faham ya? Pertama sekali kita minta kepada Allah supaya kita tidak ditambat, dikungkung oleh nafsu kita sendiri. Bacalah doa tu yang Nabi ajak tu. Ya, 8 perkara yang kita tolak. Allahumma a'udzubikal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahdi rijal. 8 perkara. 8 benda ada dalam tu. 8 ni penyakit batin yang cukup memudaratkan ya. Minta berlindung. Yang ketujuh, yang ke-8. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Daripada gelabah hutang. Hutang apa pun. Sampai ke hutang budi pun kita, kalau kita fikir-fikir balik, kita tergelabah, bila aku nak tolong kawan ni satu hari nak balas balik dia punya jasa baik ni, aku tak dapat nak balas. Nampak tak? Sampai orang buat pantun dah kira dah. Ya. Hutang budi dibawa mati. Nampak tak? Nak balas tak boleh. Dibawa mati pasal apa? Besok mati kita boleh nampak dia. Allah Ta'ala nanti balas kat dia sendiri. Nampak tak? Kebaikan itu. Nampak ya? Pasal kita sendiri tak mampu nak balas. Balas mana boleh mampu balas budi orang? Tak boleh. Ya? Nah, hutang boleh lah kita bayar balik. Ya? Apa-apa dia bagi, kita boleh bagi balik kat dia. Tapi kalau budi kita tak boleh lah. Kalau kita berbudi pun mungkin tak sama. Mungkin tak seimbang. Tidak. Boleh faham ya? Orang buat apa? Satu pantun orang Melayu. Hukama kita buat pantun kan? Ya. Hutang budi dibawa mati. Itu dia ya. Baik, sambung lagi. Dia kata, dan lagi kata, dan sucikan daku daripada keraguanku dan kemusyrikanku. Bersihkan daripada ragu dan syirik. Nampak? Ragu ni apa? Ragu ni benda yang kita buat, kita rasa sempit kita punya dada. Nanti kita baca di bawah lah, dia bagi huraian, kita ikut dia punya huraian, senang ya. Baik. Kemudian kata lagi di sini, sebelum aku menempati kubur aku, belum masuk kubur, sebelum aku masuk kubur, ya Allah, Engkau bersihkan aku daripada keraguan dan juga daripada kemusyrikan. Dua benda ni kita minta Tuhan cuci sebelum kita masuk kubur. Boleh tak? Maka tolonglah aku, dengan Kaulah aku mohon pertolongan, maka tolonglah aku. Duk minta dah dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke atas Engkaulah aku bertawakal, maka jangan Engkau serahkan aku kepada selainmu. Kalau kita wakal kepada lain, rosak kita, habis. Jangan bergantung kepada selain, melainkan hanya Allah. Kepada Engkaulah saja aku bermohon. Nak minta pun semua kepada Allah. Ada hadis Nabi kan, Rasulullah kata, bila kamu nak minta tolong, bila kamu nak mohon sesuatu, mohon kepada Allah. Bila kamu nak minta tolong, minta kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Itu masuk dalam bab tauhid tau. Dia panggil tauhid apa tu tuan-tuan? Tauhid qasdi wal iradah, nama dia. Nama tauhid tu. Tauhid tu dah banyak orang kalah ya. Dia bahagian uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Rububiyah kita ada 4, uluhiyah kita ada 3. Bahagian uluhiyah kita ada 3. Yang pertama dia panggil tauhidu tasyri'. Tauhidu tasyri', mengasaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makna kita jangan guna hukum lain. Pakai satu hukum. Allah habaq hukum apa? Kalau orang berzinah, laki-laki, perempuan, muhsan. Ya, muhsan. Kalau di mana mereka ini berzinah, kenalah kamu. Kenalah mereka itu direjam sampai mati. Ghairu muhsan. Ghairu muhsan ni makna kata yang tak kahwin lagi. Laki-laki perempuan yang tak kahwin tapi berzinah, maka kena rotan depa 100 rotan. Jangan ubah. 100 rotan tu Allah punya. Jangan diubah. Nampak tak? Ya? Sampai ke rotan tu pun jangan tukar.
Dia kena ada cara rotan mana nak pakai, takat mana besar rotan tu, nampak tak? Lagu mana nak ribah dia rotan tu, nampak ya? Siapa yang nak pegang rotan tu, ada kira semua tu. Itu masuk dalam hukum, ya. Bukan boleh bagi rotan dia lah ikut suka, mana boleh, tak boleh ya. Orang nak rotan tu pun kena ahli, rotan dia pun kena mengikut sejalan dengan syarak, dan berapa kali nak rotan juga ikut hukum. Tak boleh ganti 6 ke, nak pergi buah 6 kali ke, tak boleh ya. Sibel boleh lah, pukul 3 kali, 4 kali, 10 kali boleh lah. Kalau Allah punya tetap 100. Kalau dia mati pun tengah duk pukul dia mati, kena perhabis sampai 100. Tidak, nampak tu, nampak ya. Tengah-tengah rotan dia mati, baru 40 rotan dah mati dah, nampak tak? Kena perhabis 60 rotan. Tapi insya-Allah 100 rotan tak mati. Rotan cara Islam ni 100 rotan tak mati, tuan-tuan. Nampak tak? Dia mati sebab bawah pada punggung, kemudian dia pukul tu. Dia pukul bukan rimbah. Nampak tak? Rotan tu tak boleh nak rendam dalam air apa, tak boleh. Dia kena rotan kering betul. Nampak tak? Sampai tahap tu. Nah. Nak pergi rotan tu pula, itu dalam babul jinayah. Buka bab jinayah kita mengaji lah. Nanti satu hari kita mengaji di sini. Ada kitab tu kita buka. Dalam Sabilul Muhtadin ada kitab bab tu, boleh turun. Jadi, cara nak ripas tu, tangan tu jauh mana nak pegang. Nampak tak? 100 rotan kawan tu boleh keluar, saatnya bergelak, boleh jalan balik. Nampak? Dan berbalok lah juga. Bukan tak berbalok, dia pukul yang tu dia balok lah. Terasa lah juga lah. 2-3 hari tu kena duduk di rumah je lah. Nampak ya? Dia tak boleh pukul belakang, atas pada pinggang tak boleh pukul langsung, tak boleh ya. Rosak belakang ni ya. Pukul atas pada punggung boleh bawa cedera kepada dia punya organ-organ yang lain, nampak? Termasuk dia punya buah pinggang, termasuk dia punya jantung, termasuk dia punya hati boleh rosak. Nampak tak? Islam dia bukan membunuh ya. Dia mendidik. Sampai hukum tu pun ada unsur-unsur tarbiyah. Nampak tak? Mendidik. Anda faham dulu tu dia bukan hukum bunuh. Ya, dia tak ada dulu tu. Kalau bunuh, pancung terus. Pancung, cari tempat yang betul-betul pancung, mati semua. Kepada dia pergi dulu tu. Jadi pendek kata, itu yang pertama, dia tauhidul tasyri'. Jangan pakai hukum lain. Yang kedua, tauhidul qasdi, qasad. Aku berhajat qasad kepada siapa yang aku nak tuju ni, Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka, itulah dia punya qasad dia, maksud Allah. Wa anta maqsudi, engkau lah maksud aku ya Allah. Aku tidak ada maksud kepada lain. Kepada engkau aku minta tolong, kepada engkau aku mohon, kepada engkau aku merayu, kepada engkau aku mengadu. Ini baru betul. Betul tak? Wal iradah, segala keperluan, hidrat, kehendak kita semua kita tuju kepada Allah. Maka tu dia kata sampai orang sakit pun kalau boleh jangan habaq ke orang. Dia sakit ni sorok-sorok dia kena cerita. Kecuali dia nak kena habaq kepada orang yang relevan, yang boleh rawat penyakit dia. Tak apa dia pergi habaq. Nampak ya? Jumpa doktor boleh cerita. Tak ada pasal jangan cerita ke orang, aku sakit, buat muka sakit. Nampak tak ya? Dok tumbuk kita dia sakit tak berhenti, nampak ya? Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Tak boleh. Sampai nak mengadu bukan nak mengadu kepada Allah. Nampak tak ya? Kepada orang yang Allah letakkan ada kena-mengena, ada kaitan baru boleh. Itu dia panggil tauhid qasdi wal ira'. Yang ketiga lagi berat, tauhidul ibadah. Mengasaskan ibadat, yang ni paling berat sekali. Maknanya tidak boleh ada unsur-unsur syirik yang disebut sebagai syirik kecil, riak. Buat ibadat ni ada dua motif. Ini yang dipakai oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Orang nak pergi Mekah buat kerja haji, jangan buat kerja lain. Dia pergi sana sambil nak pergi cukur kepala orang. Satu kepala 30 rial. Alhamdulillah. Nampak tak ya? Mai hari nak cukur kepala, cukup untung dia. Dia pergi Mekah bawa dengan beg cukur kepala sekali siap. Nampak tak? Maka tu kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, dia tak dapat apa pun habis. Nampak tak? Sebab dia sudah syirikkan dia punya amalan dengan ibadat lain, dengan perkara lain. Nampak? Tak boleh. Tapi kata Imam Ghazali, yang mana dia berat. Kalau dia berat belah haji, dapat haji. Dia berat belah cukur kepala, dapat cukur kepala lah.
Ini kata Imam Ghazali, nampak ya? Boleh faham ya? Begitu. Tu lah. Mengikut Profesor Dr. Hamka, dia kata lain pula. Dia kata dua-dua dapat. Pasti ada dalam doa kan? Ya. Allah maj'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan mutaqabbalan, ya, wa tijaratan lan tabur. Nah, haji, minta haji, sa'i sebab Allah terima, nah, dan penghujung sekali perniagaan yang tak rugi. Itu dia. Ada masuk perniagaan dalam doa tu. Kalau tak berniaga, orang nak makan, orang jemaah haji nak makan apa? Tengok. Semua pakat tak berniaga, siapa nak jual makan? Jemaah haji nak kena makan, dia tak? Tak gitu? Maka kerana itulah tu Nabi, nenek Nabi Hashim, sampai nama dia pun kekal sampai sekarang, nama Hashim, Bani Hashim. Hashim ni maknanya orang yang buat roti. Makna Hashim dalam bahasa Arab tu orang duk uli roti tau. Duk uli roti canai boleh panggil Hashim lah kat dia. Nampak? Sebab dia punya kerja tiap-tiap kali bila musim haji, nah, dia duk timbang roti lah. Nampak tak? Dia duk buat roti, duk jamu para jemaah haji. Ini nenek Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu dia punya kerja, nama dia lain. Tapi sebagai gelaran Hashim kerana dia menyediakan makanan roti untuk orang yang hadir kerja haji. Jadi mesti kena ada orang yang menyediakan makanan. Kepala kita kena ada orang cukup, nampak tak? Kita nak cukup sendiri kita tak mampu. Dia tak? Tentu kena bagi upah kat dia, bukan boleh cukup sendiri dulu tu. Nampak tak? Dia nak guna tenaga, dia nak guna pisau apa semua. Maka tu kata Profesor Dr. Hamka, boleh dua-dua sekali. Tapi buat dua-dua tu dengan berpatutan lah. Nampak? Cukup kepala patut-patut lah. Dibubuh sampai 30 rial ni apa? Cukup kepala. Buat. Bukan nak kena buat rambut apa ni, ada passion apa. Cukup tu pegang kepala, dia geluh habis satu kepala. Paling senang 5 rial, paling tinggi 10 rial kot lah. Boleh lah. Ni pibuh sampai 30 rial, tak kena lah. Tu kena ambil faham lah. Jual makan pun begitu je. Mentang-mentang jemaah haji perlu makan, kita jual mahal. Mana boleh? Ini lu berlaku di Mekah sekarang. Orang Mekah duk buat kerja tu lah, Arab semua buat kerja tu lah ni, apa? Sampai naik begitu punya tinggi. Ya. Sampai tabung haji pun harus kena peringat balik. Ya, duit haji kita duk pirak kata orang pergi haji ikut tahun 19 dengan 20 masih lagi 9980 lah. Depa tak pi kan. Depa tak ADP lah. Jadi tahun ni insya-Allah dia pi lah. Dia carry forward lah. Yang 19 dengan 20 carry forward. Maka tu tabung haji tak kenakan apa-apa tambahan lah. Sebab depa ni masih tertanduk kepada kos lama. Mungkin 2021 ni. Baru ni mungkin kena tambah lagi lah. Mungkin kena tambah sampai 7,000 lah, tak silap. Dan mungkin tidak ada subsidi lagi akan datang. Mana nak beritahu kan? Wallahu a'lam lah. Saya tak cakap ni, hanya cakap sebagai andaian sajalah, bukan keputusan tabung haji ni. Nanti apa kata tabung haji kata pula lah. Faham elok lah. Itu di antaranya kita ambil kira. Kenapa begitu mahal? Kerana semua barang telah naik. Makanan apa semua dia naik. Tak ada pasal nak naik. Sampai kita di sini pun serupa lah. No? Di Pulau Pinang di sendiri banyak makanan-makanan kita dah naik lah, ya. Biji-bijiran, sayur-sayuran hari ni sudah naik harga yang cukup tinggi. Tak ada pasal nak naik tinggi ni, betul. Ambil peluang. Itu kita kata dia golongan kapitalis, ya. Maka ini tidak ada hati perut, yang tidak ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia kira nak untung lebih, ya. Tak itu kan? Dia tak nampak bahawasanya jual beli itu satu rahmat Allah. Allah menghalalkan jual beli. Kita mesti mengharuskan keadaan jual beli itu dengan begitu mesra, dengan begitu dia kata mesra alam. Jual beli yang mesra alam. Boleh tak? Ya. Jual barang yang baik dengan harga yang berpatutan, dengan memberikan servis yang begitu baik. Sambung. Ya, sikit lagi insya-Allah kita lihat. Kemudian kata musannif, habislah tiga-tiga tauhid itu sebutlah, kita dah selesai.
Maka kata jangan engkau sia-siakan aku. Pada kurnia engkaulah aku gemar, maka jangan engkau haramkan aku di kurniamu. Pada zatmu lah aku kaitkan diriku, maka jangan engkau jauhkan aku. Dan pada pintumu aku berdiri, maka jangan engkau usirkan aku. Dia susun doa ni, munajat ni cukup cantik. Semuanya punya maksud yang begitu dalam. Munajat yang mengandung hakikat hikmah tauhid tasawuf ini mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, mengandung permohonan kepada Allah supaya Allah mengeluarkan kita dan membebaskan kita dari nafsu yang dapat menghina dan merendahkan kita pada hal-hal yang tidak layak, tidak patut, seperti tamak, loba, ambisi, cita-cita yang tidak ada ikutan secara betul kepada selain Allah. Sebab hal demikian berarti kita telah menundukkan diri kita di bawah komando nafsu. Berarti nafsu memerintah kita dan juga mengendali kita, padahal seharusnya kitalah yang mengendalikan nafsu kita dan meletakkannya pada tempat-tempat yang wajar, yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia mau lagu tu. Kita minta supaya kita bebas. Selama ini kita dikongkong dengan anasir-anasir komponen kerohanian yang diri kita sendiri. Sebab Nabi pun kata, musuh kamu yang paling nyata, yang paling dekat dengan kamu adalah nafsu kamu sendiri. Itu yang paling berat. Maka tu jihad dengan nafsu ni adalah satu jihad yang cukup besar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Balik daripada peperangan Badar, Nabi kata tu, perang Badar tu cukup hebat. 319 tentera Islam lawan 1,200 orang kafir Quraisy. Nampak? Kafir 1,200 kafir. Tentera Islam 319. Unta 2 ekor, kuda seekor. Nampak tak? Dalam 300 itu ada kuda seekor, unta 2 ekor. Tu aja. Yang dia semua infanteri, jalan kaki. Tapi Allah Ta'ala bagi kemenangan kat mereka. Dah balik pada situ, semua menang perang Badar tu. Bila menang perang Badar tu, yang kita boleh ada masjid kita hari ni, yang kita boleh ada di masjid pagi ni tuan-tuan, kerana perang Badar tu tentera Islam menang. Nampak tak? Faham lah. Jadi maka tu Rasulullah kata kepada para sahabat, raja'ni min jihadil asghar, kita balik pada peperangan kecil ila jihadil akbar, masuk dalam peperangan besar. Sahabat tanya, ada lagi ke perang besar daripada Badar ni? Ada. Jihad nafs, jihad lawan nafsu. Sebab yang ni tak habis. Nampak ya? Sebab dia punya tentera lagi ramai, tentera musuh lebih ramai. Lakum aduwwum mubin, cukup terang. Tentera kuncu syayatin cukup banyak, lebih pada tentera manusia lagi. Itu kita nak kena jaga. Orang sembahyang sendiri dah lihat. Kita sembahyang, yang duk hurung kita tu, di bilik ayam kita ambil uduk tu saja ada 25 ekor. Nampak? Dia kerah tentera dia tu, syaitan ni, iblis ya. Seorang ambil uduk, 25 tentera iblis, tentera syaitan duk kumun dia, suruh buang ayam, hang buat lagu ni, nampak? Sampai uduk kita tak sempurna. Kadang-kadang suruh buang ayam habis, bergelen-gelen buang ayam. Nampak? Uduk tak tahu mana. Nampak ya? Lambung biaya yang kolah tak tahu mana. Betul tak? Dia bagi was-was. Tu kita tak mahu ni. Was-was ni lah ya. Sebab dia ada sekok di sini. Sekok duk datang ni dah. Dia ada dia punya base di sini, duk dah siap dah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang bermundar-mandir jalan dalam dada manusia, dia tak keluar. Yang itulah dia punya kontak ya. Kita mai sembahyang, mai berdiri sembahyang tadi ni ya. Dia turun lagi 30 ekor dia. Nampak? Sebab tu Allah pun anggap 30 malaikat dekat kita. Nampak tak? Awak nak lawan dia. Nah. Maka tu bila sahabat Nabi di belakang,
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dia sambung belakang, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia sambung di belakang. Sahabat ni habis sembahyang dia bertanya, siapa baca lagu tu? Nampak tak? Ya, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Saya Rasulullah. 30 malaikat berebut-rebut nak tulis pahala kamu punya besar. Tu dia. Nampak ya? Bila baca lagu tu ya, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baca lagu tu. Bila Rasulullah mengiyakan, jadilah hadis sunnah Nabi ya. Baca tambahlah, mudah kan? Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. 30 malaikat berebut nak tulis pahala kita. Punya banyak pahala. Allah saja mengetahui. Ya. Sebut nama Allah. Boleh. Sebagai contoh, iblis punya guna tentera dia punya banyak. Ya, nak ganggu kita. Kita tidur malam ya. Kita tidur malam 9 ekor dia mai. 9 ekor jantan lari, nampak ya. 3 ekor duduk kita terus. Nampak tak? Kita pun ambil yang sembahyang, dia lari keluar. Allah hantar malaikat pula mai duduk dekat dengan selimut kita, duduk bawah selimut kita, nampak ya, kawal kita. Pasal dia dia lah. Allah punya sayang kat kita, nampak ya. Itu iblis. Tuhan bagi kebebasan kat dia. Hang nak hantar apa, infanteri ke, cara apa hang nak buatlah. Ya. Cara mana yang boleh hang berdaya manusia hang buat. Apa yang boleh, leka kita. Sebab tu kita kena banyak bismillah. Semua pergerakan kita kena bismillah, tuan-tuan. Ya. Nak buka baju bismillah, nak buka kain bismillah. Tak ada habis dia nampak. Masuk bilik ayam nak lodeh kain bismillah. Tak payah parawih, bismillah cukup. Bismillah cukup. Nampak tak? Ya. Bismillah, buang kain. Insya-Allah syaitan tak nampak. Kalau tidak, jin bakal nampak habis duk pergi bilik ayam. Tapi kita tutup aurat bunyi pun, nampaklah duk jaga aurat kita daripada orang. Kita lupa aurat kita tak jaga daripada jin. Jin pun duk tengok kita punya aurat. Dia tengok aurat kita. Kita duk jaga pada manusia ya. Tapi kita pada jin kita tak jaga. Maka tu kita kena baca bismillah. Nak buka kain bismillah. Kalau boleh baca tarawih bismillahirrahmanirrahim, buang kain. Insya-Allah dia tak nampak. Allah Taala tutup penglihatan dia, tak nampak aurat kita. Ya. Boleh ya. Buat macam tu. Sebanyak-banyak mungkin semuanya kita gerak dengan bismillah. Nak makan bismillah, tidak dia makan dulu. Nampak? Nak masuk rumah bismillah, tidak dia langkah masuk dulu. Nampak ya? Semuanya kita nak dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu katanya tadi. Kemudian kita ambil apa? Kemudian permohonan ya. Permohonan yang kedua, permohonan kepada Allah Ta'ala agar dia mensucikan kita dari syak dan syirik sebelum kita memasuki alam barzakh, iaitu alam kubur, kerana tidak ada penyucian dengan apapun setelah alam kubur kecuali dengan api neraka Jahannam. Kalau tidak ada aman daripada kubur ni, neraka lah jawab dia. Kalau tidak ada aman daripada kubur ni, neraka lah jawab dia. Tidak ada lebih. Sebab tu Nabi kata, azab kubur ni kalau kamu boleh lepas daripada azab kubur, makna kata azab akhirat lepas. Azab kubur bagi lepas dulu. Ya, kita kena usaha azab kubur dia bagi lepas. Banyaklah azab kubur ni. Nombor satu sekali, azab kubur ni boleh lepas orang yang rajin hadir majlis ilmu. Rajin sebanyak-banyak mungkin duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan telah menempah taman syurga. Kalau pagi ni kita matilah, pagi ni balik-balik mengaji ni kita matilah, tuan-tuan, taman syurga. Sebab tuan-tuan telah bawa tempah taman syurga, siaplah. Itulah kelebihan majlis ilmu. Boleh jangan jemu. Sebab tu saya kalau tak ada majlis ilmu saya letih. Kalau tak ada majlis ilmu ni saya letih. Bukan pasal RM2 dah. RM2 Tuhan bagi mewah dekat saya ni. Tak ada apa lah. Tina kata cak beliau. Bukan nak takbur je, tak ada masalah. RM2 ni tak ada masalah. No problem. Kita nak makan banyak mana? Banyak mana nak makan? Banyak duit banyak mana makan? Setengah pinggan makan nasi pun tak habis. Dia. Minum air segelas pun dah cukup lah. Tu saya kata cak beliau. Dia tak? Tu dah.
Kalau boleh telan duit-duit segitu tak apa lah. Tak boleh lah. Boleh lepas sekilo daging dalam mulut lain lah. Tak boleh. Kalau daging tak boleh makan lah. Please don't take. Doktor kata hang pressure tinggi. Itu dia. Habis lah. Pressure tinggi. Nampak lah ya. Gula pun stop. Aiskrim tak boleh makan dah. Habis. No? Ada kecil manis. Nampak betul lah. Betul tak? Apa lagi kita nak bangga? Sebab tu saya kata tak perlu. Soal dunia tak ada apa lagi lah. Tapi ketagih, dahagi majlis ilmu tu kerana dia nampak taman syurga tu. Ya Allah. Tamak kepada Allah punya, bukan tamak kepada makhluk. Taman syurga tu Allah punya, kita tamak Allah punya. Ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Renggang rusuk mereka tempat tidur, bangun sembahyang tahajud. Lantaran mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufa, dalam keadaan takut kepada azab kubur, takut kepada azab mahsyar. Nampak? Takut kepada azab yang Allah sediakan. Azab itu semua Allah punya. Nampak tak? Wa tama'a, dan tamak kepada janji-janji Allah. Janji-janji yang muluk, taman syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya Allah. Cantik kan? Saya ada cerita kan? Jadi maka itulah dia kita perlu sangat, kita hajat sangat. Jadi makanya yang kata tadi ini, apa yang boleh kita ambil sekira sebagai ganjaran? Pengertian syirik sebelum kita masuk alam barzah ni, kerana tidak ada penyucian dengan apapun setelah alam kubur kecuali dengan api neraka jahanam. Pengertian syak ialah sempit dada ketika merasa sesuatu yang tidak senang. Tidak. Makna syak ni apa? Sempit dada. Bila mai satu perkara kan sampai aku duk fikir macam mana aku nak buat. Itu syak tu. Nampak? Dia tak ya? Aku tak tahu boleh ke tak boleh ke tak boleh ni. Lepas suruh apa nama? Vaksin pula yang ketiga. Nampak? Macam mana ni? Ya? Boleh ke tak boleh ni? Patut ke tak patut? Dia mai syak. Itu kata syak lah. Kata syak ni memang ada. Kalau tidak ada syak, macam mana nak ada pilihan, ada ikhtiar? Bila ada syak baru adalah kita nak kena gali ilmu, cari punca sebab. Ya. Apabila dada telah sempit, maka membawa kegelapan hati, dan hati disentuh oleh kesusahan dan kegundahan. Misalnya sempit dada kita mungkin belanja hidup kehidupan. Tidak. Ya. Ni dah berhenti kerja ni, macam mana nak dicari? Satu hamba Allah berhenti kerja. PKP, ustaz saya kena berhenti kerja. Nampak tak ya? Tu nah. Apa saya nak buat, saya tak tahu fikir. Pengambil dapat ilham buat roti apa, buat apa, nasi lemak. Rupanya dia ni pilot kapal terbang. Berapa puluh ribu tu punya gaji ya. Hilang, tak ada apa. Itu datang syak lah. Macam mana nak hidup, macam mana nak cover. Rumah pun dah beli 2 biji, nampak lah ya. Kereta mewah pun dah ada 2 biji. Macam nak bayar ni lah. All that kena fikir ni ya. Anak-anak ni sekolah ada masuk universiti lagi, IPT. Macam mana nak cari duit? Buat apa? Buat silmak. Alhamdulillah. Doa. Saya kata dia semayang subuh jemaah jangan tinggal. Sebab di situlah lepas subuh tu mau zikir sampai matahari naik. Itulah punca, di situ Allah Taala akan bagi rezeki kepada kamu. Nampak tak? Rezeki batin, rezeki zahir. Kalau subuh rezeki batin, kalau asar rezeki zahir. Garanti. Orang lepas subuh zikir sikit. Ni kita subuh kita zikir ni, kuliah majlis ilmu ni. Ya. Baca Quran ke apa kita buat sampai matahari naik, sembahyang sunat duha. Nampak tak? Allah jamin rezeki batin. Rezeki batin apa dia? Iman, takwa, syukur, sabar, ridha, tawakal, khauf, takut, raja, harap. Nampak tak? Itu rezeki itu semua bukan orang boleh bagi. Ada yang tu paling penting, wa'afini fiman afaita, minta afiat. Yang ni lah afiat dia. Kalau yang ni tak ada, habislah semua. Lepas asar, zikir lagi lepas asar. Barang-barang Nabi kita 1 jam mau zikir lepas asar. Nampak tak ya? Allah jamin rezeki zahir. Zahir lah. Apa dia? Aman, damai, duit ringgit, mewah. Nampak tak ya? Makan, minum, tidak ada masalah. Betul tak? Rawatan sakit, ada rawatan, ada ubat. Betul tak? Ya? Ada jalan-jalan keluar kalau kita zikir lepas asar. Hadis Nabi sahih. Nampak tak? Dua-dua hadis, dua-dua waktu ni. Sebab tu tak ada sembahyang sunat lepas dia. Faham ya? Kerana Allah nak bagi peluang kepada kita. Nak timbang.
Satu janji-janji Allah. Jangan ada lagi itu. Jadi kita keluar daripada syak, buat dua-dua waktu ni dengan zikrullah. Maka dia kata tadi ini, hal keadaan demikian apabila tidak ada jalan mengatasi hati kita akan gelap dan kita sentiasa dalam keadaan susah dan gundah. Untuk membersihkan hati kita dari syak itu dengan mewujudkan lawan, iaitu yakin kepada Allah. Dengan yakin hati kita lapang dan mendapat ketenangan dan kegembiraan bantuan Allah. Kecil dan besarnya ketenangan kegembiraan hati adalah menurut kecil besarnya keyakinan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takat itulah. Apabila yakin telah menyentuh hati kita ni, kita baca besok. Takat tu dulu kita ambil, insya-Allah kita akan sambung kepada bab ni lah. Ya. Jadi makanya sebagai khulasahnya kita ambil kira, di pagi ini kita dapat sedikit maklumat tentang kita terikat daripada hawa nafsu, dan kita mohon kebebasan daripada Allah untuk bebaskan kita, dan kita bergantung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.